Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Safra Sulaiman, dalam ulasan Minda Presiden PAS, siri kedua, bagi tajuk Hijrah, Acuan Perpaduan Umat Masyarakat Majmuk. Alhamdulillah, pada siri pertama, saya sudah kongsikan pemahaman saya di awal perenggan Minda Presiden ini, iaitu sirah Nabi Muhammad di Mekah dan juga di Madinah, serta 4 langkah yang telah diambil oleh Rasulullah SAW bagi membentuk sebuah negara Islam. Jadi, untuk siri ini kita akan bincangkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga hak-hak masyarakat majmuk, iaitu berpandukan Sahifah Madinah atau lebih dikenali sebagai Piagam Madinah. Baiklah, kesemua 4 langkah sudah berjaya membentuk masyarakat majmuk, dan masyarakat majmuk ini dijaga hak mereka berpandukan pelaksanaan Sahifah Madinah, iaitu Piagam Madinah yang dimeterai bersama. Okey, seterusnya di peringkat ke-10, Tuan Guru menerangkan pula konsep yang diperkenalkan dalam Sahifah Madinah. Ada 2 konsep utama, iaitu yang pertama, konsep adil kepada semua termasuklah terhadap musuh, berpandukan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 58 dan juga surah Al-Maidah ayat 8. Dan konsep kedua ialah konsep tiada paksaan beragama Islam, walaupun dakwahnya wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Okey, hal ini kerana berpandukan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, dan juga dalam surah Yunus ayat 99. 2 konsep Piagam Madinah ini membuahkan 3 hasil utama, iaitu yang pertama, Allah menjanjikan negara yang berjaya di dalam surah An-Nur ayat 55. Disebabkan ketaatan kepada kerajaan dan kepatuhan kepada pemimpin bukan kerana paksaan dan takutkan kezaliman, tetapi kerana adil dan baiknya hubungan pemimpin dengan rakyat. Okey, hasil kedua ialah Rasulullah SAW pula menambah janji bahawa kelak pasti akan dapat menjatuhkan 2 kuasa besar dunia yang zalim pada zamannya, iaitu Rom dan Parsi yang bertindak menentang Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW berjaya singkirkan kumpulan munafik dan mereka yang lemah imannya yang berada di Madinah. Terbukti di dalam surah Al-Ahzab ayat 12 dan di dalam surah An-Nisa ayat 138 dan 139. Begitulah acuan perpaduan umat masyarakat majmuk yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita boleh lihat sehingga ke hari ini? Yang pertama, konsep tiada paksaan memeluk agama Islam sudah jelas terbukti. Di tengah masyarakat Islam, ada penganut agama bukan Islam dan ada rumah-rumah ibadat mereka masih hidup harmoni dan kita raikan mereka. Yang kedua, konsep perdamaian. Okey, pendekatan Islam meneruskan tugas raja yang menerima Islam dan berdamai dengan bukan Islam, sentiasa mahukan hubungan yang baik. Bahkan, perdamaian adalah perkara utama dalam hubungan antarabangsa walaupun ketika dalam perang, seperti yang diajar di dalam surah Al-Anfal ayat 61 hingga 63. Dan yang ketiga, konsep Islam adil kepada semua. Kedatangan Islam juga membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja. Konsep ini juga yang berjaya menyatukan masyarakat majmuk. Jadi inilah contoh kejayaan acuan perpaduan umat masyarakat majmuk yang dimulakan dengan hijrah Rasulullah SAW. Inilah iktibar yang wajib dijadikan teladan oleh umat Islam, oleh kita semua ketika mana kegagalan teori dan ideologi negara di seluruh dunia berlaku pada hari ini. Di akhir Minda Presiden ini, pesan Tuan Guru kepada kita di Malaysia, okey, saya baca, maka pendekatan berdasarkan acuan hijrah ini perlu diperkenalkan semula di negara kita yang bermasyarakat majmuk. Kerana dahulu kita dipaksa oleh penjajah
untuk mengikut strategi dan agenda yang memecah belahkan perpaduan kaum-kaum di Malaysia. Pesan Tuan Guru lagi, kita perlu menghargai para pemimpin pelbagai kaum yang telah sama-sama menentang penjajah walaupun berbeza agama, walaupun berbeza bangsa serta berpecah dari sudut kefahaman dan anutan masing-masing. Malaysia ada asas yang kukuh di dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama, Islam ditegaskan sebagai agama rasmi. Yang kedua, mengiktiraf hak beragama bagi penganut agama lain. Yang ketiga, berkonsepkan demokrasi. Dan yang keempat, konsep raja berperlembagaan memperkenalkan acuan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Jus teori itu tulis Tuan Guru, PAS, UMNO dan Bersatu yang merupakan 3 parti teras Melayu Islam dan Bumiputra perlu disatukan. Okey, kita gabungkan dulu 3 parti teras Melayu Islam ini, PAS, UMNO dan Bersatu membentuk Muafakat Nasional. Tetapi kerana kita inginkan juga pendekatan masyarakat majmuk, lalu kita ajak parti-parti yang bukan Melayu, bukan Islam untuk bergabung dengan kita dan membentuk Perikatan Nasional tanpa menghapuskan rupa bangsa dan budaya masing-masing, kerana kita mengamalkan konsep yang diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu tiada paksaan dalam beragama dan juga adil kepada semua. Jadi, yang perlu kita singkirkan ialah langkah-langkah negatif yang diambil oleh 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama, penganut Islam yang lemah, yang lemah serta tidak yakin kepada agama Islam dan bangsanya sendiri. Dan kumpulan kedua ialah kumpulan bukan Islam yang ekstrim, yang boleh merosakkan kaum mereka sendiri, bukan sahaja hubungan antara kaum dan agama lain. Terdapat contoh negara kan yang hidup masyarakat majmuk tetapi mereka ingin menghapuskan bangsa dan bahasa mereka. Jadi sepatutnya ini menjadi iktibar kepada kita semua untuk sama-sama menyokong dalam mewajibkan, dalam memperkenalkan acuan Islam bersama pelaksanaan hijrah. Sambung Tuan Guru lagi, kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu terlebih dahulu kembali kepada agama kita, bersatu padu demi perpaduan umat, agama dan bangsa, dan menolak sebarang agenda peribadi, sebarang agenda kumpulan yang boleh merosakkan peranan Islam. Buat sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam pula, mereka perlu sedar betapa kedudukan mereka lebih baik berbanding rakan mereka di negara lain. Ada rakan mereka yang dipaksa menukar bangsa. Ada rakan mereka yang dipaksa menukar nama menggunakan bahasa lain dan bahasa mereka tidak boleh dipelajari. Akhir sekali, Tuan Guru tutup minda Presiden PAS dengan surah Ar-Rum ayat 22 yang bermaksud, dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan perbezaan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya, hal yang demikian itu benar-benar mengandungi tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Hidup dalam masyarakat majmuk merupakan satu fitrah dan agama Islamlah acuan terbaik untuk meraihkannya. Wallahualam, artikel yang sangat syarat dengan ilmu dan juga pesanan. Moga ada manfaat untuk kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.